Pindaan. Pindaan ni dia tidak semestinya kita pindah senarai kita pindah senarai aset lah, tapi dia boleh juga pindaan secara kadang-kadang kita masukkan saman pemula pun kita pindah juga saman pemula untuk perintah pembahagian, saman pemula untuk order for sale, kadang-kadang kita pindah juga saman pemula tersebut tanpa lift, kadang-kadang kita masuk aturan 20 tu. So segala berkaitan dengan pindaan di mahkamah tinggi, dia bukannya kita pindah tu kita delete. Kita kena potong apa yang kita pindah dan benda yang kita masukkan yang baru tu kita kena gariskan. So kita kena masukkan notis permohonan pindaan. Dia jadi notis lah sebab dia sudah ada finder. Dia jadi notis. Kita lampir draft terpindah. Kita lampirkan draft terpindah. Kos pemfailan RM40. Kemudian kita dekat sini pindaan ni dia tidak semestinya disokong oleh pemohon. Pindaan boleh disokong oleh affidavit peguam cara sahaja. Dia tidak perlu, kadang-kadang kita tak perlu cari klien untuk menandatangani affidavit sokongan untuk pindaan. Sebab kadang-kadang pindaan ni dia terlalu teknikal. Kita hanya nak pindah daripada PT kepada law. Ataupun kalau saya pindah, saya tak potong pun dia punya PT tu. Saya cuma tambah dahulunya dikenali sebagai PT. Sekarang ni dia dah jadi law. Sekarang ni dia sudah jadi pajakan negeri contohnya. Sebelum tu dia jadi HSD ke. So, kita kena buat pindaan tu sebab bila kita pergi ke pejabat tanah reject. Pejabat tanah ni reject. Walaupun kita kata tanah yang sama je. Cumanya dulu dah memang dia PT nak cakap apa. Dalam senarai aset pun PT lah. Tapi dah sekarang dia dah jadi lot. Saya ambil lah perintah pembahagian secara lot. Tapi tak tukar. Jadi prayer tu pun jadi prayer lama. Pejabat tanah kadang-kadang reject. Jadi lawyer dia tak nak bergaduh dengan pejabat tanah. Dia kena buat pindaan. Dan pindaan ni bukan benda yang senang. Sebab cara nak buat apa semua kita kena buat ini tak apalah kita lampirkan surat kuasa mentadbir atau geran probate, kita buat senarai aset dan liability terpindah. Kita buat dan kita kena kepilkan dokumen hak milik ataupun carian hak milik persendirian atau rasmi untuk menunjukkan kepada mahkamah tentang partikular yang kita nak pindah tu. Kita kena exhibitkan juga. Nanti timbalan daftar tanya apa yang awak nak pindah, betul ke dah awak nak pindah ni? Mana dia punya carian ataupun mana dia punya salinan geran. So kita kena bagi. Kemudian yang saya lihat permohonan pindaan ni banyak yang dibuat. Kadang-kadang kalaulah kita ni peguam baru, maknanya surat kuasa mentadbir atau geran probate ni dibuat oleh peguam sebelum pada kita kena buat notis penukaran peguam cara. Walaupun sekarang ni, walaupun banyak juga kes notis penukaran peguam cara tak difailkan tetapi dapat juga perintah pindaan ni. Tapi dia akan menyebabkan rekod peguam cara terdahulu ni tidak komplit. Kita kena sama tolong menolong sama peguam cara ni, kita notify dia. Sebab pernah berlaku kepada kes saya yang buat surat kuasa mentadbir, saya buat surat kuasa mentadbir, kemudian ada berlaku perubahan pada geran tu. Dahlah tanah di Kampung Baru juga berlaku perubahan pada geran. Saya masukkan affidavit sokongan peguam cara untuk saya meminda lah sebab saya nak suruh jadi tally dengan geran baru yang dikeluarkan oleh pejabat tanah tu. Jadi saya hanya masukkan affidavit sokongan peguam cara dan saya kepilkan geran yang baru sebab dia orang sudah pun ada persetujuan untuk dibuat distribution order. Dulu tak ada persetujuan untuk bergaduh. Sekarang ni bila ada kata kerajaan nak beli tanah Kampung Baru apa semua, mulalah dia orang dah setuju. Saya kata kena pindah dulu senarai aset. So saya buatlah pindahan senarai aset. Rupa-rupanya dah ada peguam lain yang filekan sebelum daripada saya. Membuat pindaan itu. Jadi kerja sia-sia saja. Sebab dia kata itu peguam yang buat tu peguam untuk pentadbir tu sebab dia orang pun pentadbir bersama. Pentadbir bersama ni kadang-kadang walaupun ada datang ketah bersama tapi dia orang bergaduh lagi. Yalah, kau dah lantik peguam sana sepatutnya dia notify saya dia sudah buat pempindaan itu supaya saya tidaklah buat kerja sia-sia. Saya buat kerja sia-sia lah sekali bila saya pergi ke mahkamah. Jadi saya digelakkan oleh timbalan pendaftar saja. Dia kata, tuan, kan dah ada peguam lain yang buat pindaan ni tuan. Saya tak tahu pun. Saya tak tahu sebab dia tak buat notis penukaran peguam cara dan saya tak tahu. Saya pohon kepada puan untuk saya ambil maklumat lah tentang
permohonan pindahan yang dibuat oleh peguam. Sebab saya yang buat surat kuasa mentadbir, sepatutnya peguam tu buat notis penukaran pengacara lah. Barulah dia notify saya bahawasanya dia dilantik untuk membuat pindahan. Itu cara yang betul. Tapi sekarang dari segi praktis kadang-kadang benda ni tak diambil berat oleh peguam. Saya sedih lah benda ni. Sedih lah sebab saya yang buat. Tapi permohonan ditolak lah. Letih saja-saja saya. So kaedah kita nak pindah tu, kita menggunakan dakwat ataupun warna lah, warna merah untuk pindahan kali pertama. Kali kedua tu dia akan jadi pindahan warna hijau. Kali kedua tu dia akan jadi senarai aset dan liability terpindah, ataupun kita kata apa, pindaan senarai aset dan liability terpindah. Sebab kita pindah sekali lagi. Itu teknikal yang peguam kena semak lah macam mana penderafan tu. Kali ketiga pun ada ni, cuma saya tak ada pengalaman. Saya tak tahu nak guna pen warna apa. Pengalaman saya setakat pen warna hijau je lah. Sekarang ni kita guna Microsoft tu, kita color pen hijau, kita tak guna pen pun. Tapi dia ada kaedah dia lah.